Selamat sejahtera, wahai pencinta alam. Saya Pugni Suriwardraju dan rakan saya Kaucelia Triselvan akan membuat satu pembentangan yang menarik. Tajuk yang kami akan bentangkan pada hari ini ialah kesan rumah hijau. Wah, hijaunya rumah ini. Adakah gambar ini yang membawa maksud kesan rumah hijau? Ayo, mari kita menganalisis tajuk ini dengan lebih terperinci. Dengan tajuk ini, kita akan membincangkan tentang 4 subtopik utama, iaitu definisi kesan rumah hijau, kedua, fun facts tentang kesan rumah hijau, ketiga, faktor-faktor kesan rumah hijau, dan keempat, langkah penyelesaian yang berlestari. Definisi kesan rumah hijau ditakrifkan sebagai pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida di dalam sesuatu ruang tertutup meningkat dan ia menyekat haba daripada mudah terbebas. Sekarang, marilah kita menyaksikan fun facts tentang kesan rumah hijau. Apabila gas-gas rumah hijau meningkat di ruang tertutup, ia akan menyebabkan peningkatan suhu iaitu 2 darjah Celsius. Ia juga menyebabkan 20 hingga 30% flora dan fauna pupus dan mengurangkan jumlah makanan sebanyak 2% setiap dekad. Ia juga akan menyebabkan peningkatan suhu secara keseluruhan. Ini menyebabkan perubahan cuaca yang lebih ekstrim dan menyebabkan banjir kilat dan gelombang haba. Faktor-faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau ialah pembakaran terbuka dan pembakaran hutan, pengeluaran asap dari kenderaan dan kilang, pembakaran bahan api fosil yang berlebihan, penerokahan hutan secara berlebihan, penggunaan petrol plumbum, pembebasan CFC, ujian senjata nuklear yang berlebihan. Sekarang, mari kita lihat langkah penyelesaian yang berlestari bagi mengatasi kesan rumah hijau. Yang pertama ialah simpan bahan api fosil iaitu fossil fuel dalam tanah. Langkah ini merupakan langkah yang efektif bagi mengurangkan kesan rumah hijau. So, kita perlu menyimpan sekurang-kurangnya 80% daripada deposit arang batu, minyak dan gas ke dalam tanah. Ia dapat mengelakkan kepanasan bumi sebanyak 1.5 degree Celsius. Kerajaan juga perlu menghentikan semua lesen baharu untuk pengekstrakan bahan api fosil termasuk di Laut Utara. Apabila langkah ini dilaksanakan, kita dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Seterusnya, kita perlu mengubah diet makan bagi mengatasi kesan rumah hijau. Hal ini dikatakan demikian kerana pengeluaran daging meningkatkan lagi pengeluaran gas rumah hijau. Ini menyebabkan penebangan hutan dan juga kemusnahan alam yang membawa kesan-kesan buruk kepada semua kehidupan dalam muka bumi ini. Oleh hal yang demikian, pengeluaran daging yang kurang akan membolehkan peningkatan ketara dalam jumlah hutan. Ini akan membantu untuk kepelbagaian biologi sekaligus ekosistem dapat dijaga. Tambahan pula, langkah mempergandakan kawasan hutan dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Ia juga dapat memulihkan habitat yang terdapat pada kawasan hutan tersebut. Seperti mana kita ketahui, pokok menyedut gas rumah hijau iaitu karbon dioksida daripada udara. Apabila kita mempergandakan kawasan hutan, banyak gas rumah hijau iaitu karbon dioksida dapat disedut yang akan mengurangkan kesan rumah hijau. Selain itu, apabila kita menggandakan kawasan hutan, ia juga dapat memulihkan kawasan tanah gambut dan tanah lembap. Payak air masin akan membantu menangani perubahan iklim manakala ia juga menjadi habitat kepada kehidupan payak bakau. Cara-cara penyelesaian berlestari yang lain pula ialah menanam pokok, menguatkuasakan undang-undang, mengadakan kempen alam sekitar, menggunakan kenderaan yang menggunakan petrol tanpa plumbum, memasang alat penapis asap kilang dan kenderaan, mengamalkan konsep 5R iaitu reuse, reduce, recycle, rethink dan repair yang dapat mengurangkan kesan rumah hijau.
Marilah kita sama-sama menjaga alam sekitar bagi kesejahteraan semua. Sekian, terima kasih.